bila tuan-tuan pergi Madinah, travel agent akan bawa pergi ke ziarah Uhud. Ni ziarah wajib lah. Ziarah Uhud ni pergi 10 kali pun tak apa kan, ulang pun tak apa. Sebab ada penghulu syuhada dan ada 70 sahabat yang dikebumikan di kawasan tu, dan sejarah ataupun sirah di situ sangat panjang. Kita pergi banyak kali pun tak habis. Jadi dalam perang Uhud, bila kita pergi kawasan Uhud nanti, satu hari nanti, kena ingat bahawa matlamat nombor 1 peperangan Uhud adalah membunuh Muhammad. Nombor 1 dan yang terakhir. Sebab malu besar dalam perang Badar, kerajaan Mekah malu besar kerana kalah dengan kerajaan Islam yang baru saja ditubuhkan oleh Rasulullah baru 2 tahun. Baru 2 tahun, tetapi mendapat pertolongan daripada langit, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya menang. Kemudian dalam perang Uhud, kita dah sebut berapa bulan yang lalu, saya pun tak ingat lah, bulan 12 dah. Kita berhenti bulan berapa tak tahu, bulan 11 ke 10 kot. Berapa bulan yang lalu, tuan-tuan, kita dah sebut dalam peperangan Uhud, ketika kemuncak Nabi dah luka, badan Nabi daripada kepala sampai ke kaki dipenuhi dengan darah, dan para sahabat sebahagiannya menyangka bahawa Nabi telah pun wafat, terbunuh dalam perang Uhud. Suasana kalut. Dia tak makan hari. Perang Uhud ni dia tak makan sampai pertempuran tu, dia tak makan hari. Sehari itu je. Mula Sabtu, habis Sabtu. Perang Uhud dia mula Sabtu, habis Sabtu. Dia tak makan masa sampai banyak hari. Macam setengah perang ni sampai 2 minggu, ada perang sampai sebulan. Jadi perang Uhud mula Sabtu, habis Sabtu. Tak termasuk perjalanan lah, perjalanan jauh. Orang Quraisy keluar daripada Mekah jauh lah kan, berminggu-minggu lah. Kemudian Nabi pun cedera parah dalam peperangan Uhud, sehingga ada satu bahagian dalam perang Uhud ni, waktu Nabi cedera parah tu, Nabi nak naik batu pun tak larat. Nak pijak batu lebih kurang meja ni lah. Lebih kurang meja ni. Selalu orang lelaki kalau tekat batu meja ni, besar meja ni, kita lompat naik kan. Nabi tak boleh naik. Tak boleh dah. Darah daripada atas terbelah. Kepala Nabi pun terbelah. Bukan terbelah dua macam tu. Terbelah dua macam tu nampak sangat kan. Dia panggil syujja ra'suhu dalam bahasa Arab. Dia ada luka dalam panjang tu. Ada luka panjang sini atas kepala Nabi. Bila Nabi nak naik atas batu tak boleh. Sebab terlalu sakit, terlalu lemah, darah dah keluar banyak. Nabi nak naik atas batu tu untuk menyusun semula para sahabat. Disiplin Rasulullah, Nabi nak susun balik, duduk balik belah sini, pemanah duduk belah sini, jalan kaki duduk belah sini. Dan Nabi nak tunjuk bahawa dia masih hidup. Kerana ramai di kalangan para sahabat menganggap bahawa Rasulullah dah wafat, dan ramai yang dah lemah semangat. Jadi bila tak boleh, kita dah sebut beberapa bulan yang lalu, Talhah ibn Ubaidillah, dialah yang tunduk di situ, dan akhirnya Nabi pun pijak di belakang Talhah, sahabat salah seorang yang dijamin syurga ni. Nabi pun naik atas belakang dia, Nabi pijak di atas batu besar itu. Maka jadilah Talhah salah seorang daripada kalangan sahabat yang jaminan Rasulullah terhadapnya untuk menjadi ahli syurga diulang berkali-kali. Dia ada sahabat Nabi sebut sekali ya dia ahli syurga, ada hadis kan. Ada sahabat Nabi sebut sekali,
di tempat lain, dan di tempat lain Nabi ulang lagi nama dia sebagai ahli syurga. Antara yang disebut banyak kali sebagai ahli syurga adalah Talhah ibn Ubaidillah. Kali yang kedua nama dia disebut oleh Rasulullah, dijamin oleh Rasulullah sebagai ahli syurga, ialah di dalam peperangan Uhud. Itu dua benda. Habis. Kemudian Nabi pun lepas pada tu berundur. Ni round kedua umat Islam kalah. Round pertama menang dah. Tak mau cerita dah, itu kita dah hurai dah itu pasal apa boleh jadi macam tu. Round kedua Nabi berundur. Berundur ke mana? Berundur ke Bukit Uhud. Kalau siapa yang dah pernah pergi umrah, dia boleh bayanglah, no? Nabi berundur, panggil semua sahabat Nabi panggil pi menuju ke arah Uhud. Waktu itulah ramai yang mengejar Rasulullah, ligan, ramai lagi yang ligan. Tu pun kita dah sebut, antara orang perseorangan yang mengejar Nabi adalah Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf, dia kejar Nabi sampailah dekat dengan Rasulullah, barulah Nabi capai satu alat, antaranya dikatakan sebagai tombak. Nabi capai tombak tadi dan Nabi tusuk pada badan dia. Jadilah Ubay bin Khalaf satu-satunya manusia yang dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia pertama dan yang terakhir. Ubay ni banyak tuan, dalam sirah ada Abdullah bin Ubay bin Salul, ada Ubay bin Khalaf, ada Ubay bin Ka'ab. Abdullah bin Ubay, presiden munafik di Madinah. Ada hadis, bukan ulama yang kata dia presiden munafik ni, Nabi yang sebut dia ketua munafik. Yang tu nama dia Abdullah bin Ubay. Nombor dua Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ni saya rasa wallahu alam, tapi nak sebutnya dia dengan ketua munafik tadi lebih kurang lah. Hak ketua munafik tadi sebab dia kepala munafik, maka dia akan disiksa dengan teruknya. Yang tu confirm. Ubay bin Khalaf, kenapa dia akan disiksa dengan teruk? Sebab ketika mereka mencedera parahkan tubuh badan Rasulullah, ketika darah masih lagi mengalir dalam tubuh, mengalir di luar jasad Rasulullah akibat luka, waktu tu Ubay bin Khalaf masih cuba untuk membunuh Nabi SAW. Memang beratlah dia di mahsyar ni, memang beratlah dia ni. Ditambah pula keadaan yang kedua, sudahlah dia satu-satunya yang nak bunuh Nabi, dekat dah dengan Nabi, Nabi pula bunuh dia dengan tangan Nabi yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Tuan-tuan bayang, Sayyidatuna Aisyah sebut dalam satu hadis bahawasanya Rasulullah sepanjang Nabi hidup sampai wafat, tangan Rasulullah tidak pernah memukul orang. Tangan Rasulullah tidak pernah memukul orang. Wanita Nabi tak pernah pukul, kanak-kanak Nabi tak pernah pukul, bahkan orang lelaki Nabi tak pernah pukul dengan tangannya. Apalah nasib Ubay bin Khalaf apabila dia dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Tak tahulah berapa banyak dia nak kena tanggung nanti di padang mahsyar. Wal a'yadzu billah. Kemudian Nabi pun pi, nanti tuan-tuan pi umrah, tanya ustaz-ustaz yang bawa tuan-tuan tu, lorong mana yang Nabi berundur dengan para sahabat daripada medan Uhud. Nabi pi ke lorong mana? Uhud kan panjang, siapa yang dah pi umrah kan, Uhud ni dia panjang lebar tu. Nabi pi kat mana? Dia ada laluan dia tuan-tuan, ada laluan dia sampai hari ni. Sehingga hari ini ada satu tapak di situ yang dahulunya masjid, sekarang sudah tidak dijadikan masjid. Nama masjid tu Masjid
Fusah. Fushah ke fusah macam itulah, daripada perkataan tafassahu. Ada tapak masjid di situ, di situlah lorong ataupun jalan yang Nabi dan para sahabat berundur daripada peperangan Uhud. Nabi pergi ikut tu, semua sahabat pergi ikut tu. Nah, bila Nabi sampai di situ, di tapak masjid tu, dulu tak ada masjid, zaman Rasulullah tak ada masjid lah. Nabi sampai tang tu, sahabat nak tengok tak Nabi tuan? Semua nak tengok lah kan. Kita orang aksiden pun jadi jam, padahal jam lah aksiden belah tu, kita belah sini jam bersepah tak tahu. Lepas setengah jam sampai kita ingat aksiden belah ni, aksiden belah tu. Pasal apa lambat belah sini? Pasal semua slow nak tengok. Kok kena adik-beradik ke kan, hak keluar berita hari ni kan, dia tak sangka tunang dia yang aksiden, dia pun tak sangka. Sebab tu orang Melayu nak tengok tu, no? Kita nak tengok, tambahlah para sahabat bila dengar Nabi luka parah, semua sahabat umun. Nah, bila semua sahabat mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tak boleh buat apa. Sampai tak boleh nak rawat Nabi, tak boleh nak rawat Nabi. Akhirnya turun ayat, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Apabila dikatakan kepada kalian berundur, bersurai, berundur, bagi laluan, turun ayat tu di situ, maka dinamakan kawasan tu, didirikan masjid, dinamakan Masjid Fushah kalau tak silap saya, Masjid Fushah. Nah, sampai hari ni tapak tu masih ada. Kemudian kita tengok muka surat 271,